Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para ibu, para bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti biasa pada tengah hari Rabu, mari muzakarah dengan saya tentang nasihat-nasihat yang dibagi kepada kita oleh pengarang kitab yang kita sentiasa duk baca. Maka kita baca mari beberapa minggu, maka kita dah selesai tentang masalah al-ikhlas, di atas segala amalan kita yang kita buat. Kerana nak guna tak guna, nak pakai tak pakai, nak ada pahala atau tidak, sikit atau banyak, maka terhenti di atas niat kita semua. Maka jika niat kita baik, niat kita betul, alhamdulillah, insya-Allah harapan besar dan bahawa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak maka ada cedera ataupun wakkan tujuan lain, maka kita dapat apa-apa yang kita niat itulah. Jika nak ke dunia maka dapat dunia. Jika nak kepada perempuan maka dapat perempuan itu pada ghalib. Tetapi pahala yang Tuhan sedia bagi orang yang beramal soleh maka tidak ada. Walaupun dia buat amalan soleh dah, dia buat amalan baik dah, rupa zahir itu dia panggil ibadat dah, tetapi jika niat tak betul, maka sia-sia sahaja, sekadar letih dan penat sahaja, pahala tak ada. Baik, maka itu dia panggil apa benda yang kita muzakarah lepas maridah. Sambung dari situ hari ini, dia kata walzam akhil habib taqwallahi ta'ala haitsu ma kunta. Dia kata maka hendaklah kamu lazim, ai melazimilah kamu wahai saudaraku yang dikasihi, lazim apa tu? Taqwa kepada Allah di mana sahaja engkau berada dan di masa mana sahaja engkau berada. Waktu pagi pun takutlah kepada Allah. Waktu tengah hari pun takutlah kepada Allah. Waktu petang, malam dan siang, di mana masa mana sahaja, maka kamu hendaklah melazimi takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ialah kita buat apa hak Tuhan suruh dan kita menjauhi daripada benda hak Tuhan larang. Daripada halus sekali kepada besar sekali tak kira. Itu di segi masa. So kita ni dia panggil melazimi taqwa. Dan juga di segi tempat. Tempat ni tak kira lah di mana saja engkau berada, maka hendaklah engkau takut kepada Allah. Engkau berada di tepi jalan, takut kepada Allah, nak buat benda hak Tuhan larang. Engkau berada di atas gerai dalam kedai kopi tempat orang berjual, takut kepada Allah. Tempat yang kau berada. Engkau duduk dalam ramai-ramai, takutlah kepada Allah. Nak buat apa jangan buat benda Tuhan larang. Engkau duduk seorang diri, di rumah, di bilik, di patah, di mana saja engkau berada, seorang diri ataupun ramai tak kira, maka hendaklah engkau takut kepada Allah semua. Kerana apa? Fa innaka 'ala at-tariqis sahihi ma lam yazal 'anka al-khawf wat-taqwa. Macam ni dia kata. Kerana apa dia suruh kita ni dia panggil apa berada dalam takwa sama ke Tuhan,
Kerana dia kata maka sesungguhnya engkau ni akan berjalan di atas jalan yang betul, jalan yang sahih, dan selama mana takwa tu ada dalam jiwa engkau. Nah, itu dia. Selama mana takwa ada, itu jadi benda yang berjamin kata mung ni duduk di atas jalan yang betul. Gapo jalan yang betul? Ialah jalan yang menyampaikan kamu, jikalau kamu berjalan di atas jalan itu ia akan menyampaikan kamu kepada redaan Allah dan kepada syurga Allah. Itu jalan yang betul. Jikalau jalan yang belok ni, yang tak betul ni, ialah dia panggil mencapakkan kita ke dalam seksa Allah, neraka Allah. Jikalau dia tak betul. Nah, maka jalan nak betul tak betul di takwa ada atau tidak dalam hati kita. Jikalau takwa tu tetap ada, ada semua, maka ketika tu kita berada di atas jalan yang betul. Itu dia panggil cara kira mudah-mudah. Kerana apa? Para saudara semua, ibu-ibu dan bapa, kerana jika kita nak banding, nak buat misal, pangkayu sepahung ni yang berdahar tu baik, yang bercabai tu baik, kiri kanan, di atas di bawah, yang berdahar tu baik pangkayu, dahar-dahar dia. Maka dahar ni dikira amalan yang kita lakukan. Maka dahar ni ia nak berdahar pun mari daripada apa? Mari daripada batai kayu, pahang pokok dia tu. Maka dengan pokok itulah maka bercabai tu baik. Jika tidak ada batai, tidak ada pokok, maka tidak ada cabai. Maka pokok ni dan batai kayu ni, ia kelih lah sini. Jikalau batai kayu tu takwa, takwa kepada Allah, itu dia, maka ia akan berdahar, akan buah tu baik amalan soleh. Dan takwa ada, ia tak tinggal semaya. Dan takwa ada, ia tak tinggal puasa. Dan takwa ada, ia tak keluar panggil pun, dia segera keluar zakat. Jika takwa ada, ia suka sedekah. Jika takwa ada, akan tumbuh benda-benda yang baik, perbuatan yang baik. Dan ibadat-ibadat, taat-taat kepada Allah yang bermacam-macam. Buah-buah yang berdahar, lepas sasa. Hari ni boleh buat hening, maka esok tambah. Dia panggil baca Quran sikit, tiba-tiba tambah. Jika takwa ada, ia tumbuh benda yang baik-baik, yang berceding, yang berdahar, yang buah, yang bunga tu baik, benda baik-baik. Jika takwa tu ada. Tapi jikalau batai yang tidak takwa, tak ada rasa takut ke Tuhan, maka ia bercabai juga. Bercabai, tapi cabai tu baik benda-benda yang tak baik. Bercuri. Dia takwa tak ada, ia akan bercuri. Dia takwa tak ada, ia berzina. Dia takwa tak ada, ia kelih benda-benda hak Tuhan mengharamkan. Jikalau takwa tak ada, ia main benda mabuk kaya. Jika takwa tak ada, ia tinggal semaya. Jika takwa tak ada ni, ia akan tinggal benda hak Tuhan suruh, dan ia akan pergi buat benda-benda hak Tuhan lah dia. Kalau gitu, apabila kita faham lagu ning di sini ni, maka nyatalah bagi kita semua bahawa takwa tu penting. Takwa ni benda yang besar sekali yang kita kena ada dalam jiwa kita. Jikalau kita benar-benar nak selamat daripada api neraka dan daripada seksa, dan jikalau kita benar-benar tamak loba nak kepada nikmat syurga dan syurga. Para ibu bapa. Maka dengar pengarang kita kata, bal inna min alamati ziyadati qurbika min Allah Ta'ala ialah azamata khawfika wa taqwaka minhu. Betul sekali dia kata. Dia kata bahkan sesungguhnya daripada tanda menambah dekat engkau kepada Allah ni, kelihlah takwa tu ada atau tidak. Dan kau tambah takwa itu dalil kata engkau dekat dengan Allah. Kau banyak takwa, kau banyak takut kepada Allah lah hati kamu, itu sebaik-baik tanda sebaik-baik dalil kata kamu ni kau dekat dengan Allah. Dan jikalau sebaliknya pula, jikalau kamu tidak ada rasa takwa, tak ada rasa panggil pun sangat hebat dan besarnya Tuhan agungnya, maka itu tanda kata kita ni kau jauh daripada Allah. Bahkan dengar dia kata, comel pengarang kita kata, dia kata apa? Wa ma naja man naja illa bi sidqit taqwa fi qalbihi lahu ta'ala. Dan tidak berjaya dan tidak beruntung orang yang beruntung
dan tidak berjaya orang yang berjaya, dan tidak selamat orang yang selamat, malaikat dengan benar-benar takwa ada dalam jiwanya. Nah, kalau gitu orang yang beruntung ni mesti kena ada takwa. Orang yang bertuah mesti kena ada takwa. Orang yang selamat mesti kena ada takwa. Orang yang bahagia hakikat sebenar-benarnya ialah orang yang ada takwa. Nah, kalau gitu takwa satu ni ia hipung semua benda baik-baik yang kita ingin nak dapat. Nah, maka cuba terang dengan ayat Quran. Maka ya qala Allah Ta'ala wa yunajjillahu alladhina amanu wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Maka ini ayat Quran yang Tuhan duk cerita kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat yang 61. Dia kata dan Tuhan dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan amalan-amalan mereka. Nah, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan ibadat, dengan taat. Datu la yamassuhumus su, dan mereka ini tak akan kena benda yang jahat-jahat. Dia panggil benda tak baik, dia tak akan bertemu. Dia tak akan berjumpa dengan benda yang tak baik di pada mahsyar, bahkan dalam kubur tak berjumpa dah. Dalam kubur apabila mati seorang yang bertakwa ni, dia kubur daripada benda-benda tak baik, dia tak berjumpa dah. Nah, dan juga daripada mahsyar dan seterusnya akan pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Tuhan kata, wa yunajjillahu allazina taqaw. Dan Tuhan menyelamatkan, Tuhan beri keselamatan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab tu oleh agama kita. Nah, orang panggil sebagai rukun menah. Ataupun orang benda yang tak dapat tidak kena ada dia ketebah. Nah, oleh usikum bitaqwallah. Nah, wasiat suruh kita takut kepada Allah. Nah, we dengar semua kalimah ni supaya apa? Jadi benda yang akan tolak kita daripada masa ke masa, we tumbuhlah jiwa kita takwa, para ibu dan bapa semua. Kemudian kata pengarang kita, dia kata bal la yakadu tujadu ayatun fil Qur'anil Karim tatakallamu an sya'ni ashabil jannati wa ma yanalunahu min na'imiha wa maladzatiha illa wasifatuhum al-asasiyatu at-taqwa. Bahkan dia kata bahkan tidak ada satu ayat pun, boleh kata 99% gitulah. Nah, tidak ada ayat-ayat yang duduk berkecek, duduk bertutur, duduk cerita tentang orang-orang ahli syurga, tentang ahli-ahli syurga dan benda-benda yang dia akan dapat daripada nikmat-nikmat syurga dan kesedapan syurga. Nah, tidak ada ayat yang duk berkecek hal syurga, hal nikmat syurga, hal ahli syurga dan benda yang ada dalam syurga, malaikat. Nah, disebut dalam ayat tu sifat orang-orang yang ahli syurga tu bagaimana. Maka ada panggil boleh kata setiap ayat lagu tulah, iaitu orang yang akan masuk syurga, hak ayat duk cerita dalam Quran, dan akan dapat nikmat-nikmat syurga. Nah, maka mereka itu ialah orang yang ada takwa dalam jiwanya. Dah ada takwa. Maka ia wa'ai misal. Seumpama firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu segera dan berlomba supaya hendaklah kamu segera dan berlomba buat kebaikan, kebajikan. Nah, supaya apa? Supaya kamu dapat ampunan daripada Allah. Maka amalan baik yang kita buat ni para ibu bapa semua, dia jadi benda boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Kerana Tuhan kata oleh Quran, innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala-pahala kebajikan yang Tuhan terima ni, dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kita buat.
Ada sebab tu Tuhan suruh kita belomo segera belomo pakat belomo buat kebajikan dan belomo taat kepada Allah. Nah, yang kita boleh buat ada kemampuan dan kita orang panggil apa tak berat sangat kita boleh buat, berat pun mesti kena buat. Nah, supaya kita dapat ampunan daripada Allah. Lepas tu apabila kita dapat ampunan daripada Allah dah dapat apa pula? Wa jannatin, dan syurga. Akan dapat syurga Allah yang sangat luasnya ialah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan mari jahit buat kain selah, maka luas mana kawasan itu, itulah kawasan syurga. Yang perabung syurga tu ialah arasy Allah. Maka kawasan syurga sangat-sangat luas sekali. Nah, lebih besar daripada langit 7 lapis lagi. Besar dia lagi. Nah, maka langit sesa tu besar, sangat-sangat besar. Lepas tu syurga ni Tuhan sedia kepada siapa? Nah, wa'iddat lil muttaqin. Tuhan sedia kepada hamba-hamba dia yang bertakwa. Nah, itu dia. Kan gitu? Ni clear. Jika sebut bab syurga, nikmat syurga ada takwa. Nah, ia lazim dua tu. Dengan mana takwa syarat yang asasi bagi orang yang nak masuk syurga, kena ada takwa dalam jiwa dia, para ibu bapa semua. Dan dia pula daripada ayat clear. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan itu syurga tu. Nah, dari ayat Quran, dari surah Maryam, tu ada sebut nikmat-nikmat syurga, ada sekian hak nafsu cinta, nafsu nak. Nah, maka Tuhan kata kami akan mewarisi, kami akan bagi, akan bui, nah daripada hamba-hamba kami ni ialah kami akan beri kepada orang yang bertakwa. Man kana taqiyya. Nah, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang itulah akan dapat nikmat syurga. Orang itulah aku akan bagi dan akan mewarisikan dia syurga. Nah, lagi daripada ayat Quran. Nah, supaya kita nak yakin kata sungguh weh. Oh, benar. Nah, kata orang yang akan masuk syurga ni ialah orang yang ada sifat takwa dalam hatinya. Nah, maka daripada ayat Quran lagi pengarang kita wa'ari, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ambil tahulah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, nah, dia tak akan berjumpa dengan takut lepas pada mati, tak akan berjumpa dengan takut. Nah, dan dia tak akan rusing, tak akan duka cita dengan benda-benda hak lepas mari dah. Nah, ada. Lepas tu siapa ni wali-wali Tuhan? Siapa kekasih-kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ialah mereka yang beriman dengan Allah dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Nah, maka para wali ni tak mesti berlaku keramat. Keramat tu sebagai tanda ya, tak lazim. Nah, tu. Tapi ayat tu, orang yang wali Tuhan sungguh ni ialah orang yang melazimi takwa. Maka kita semua boleh jadi wali Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, jaga anggota kita, kaki tangan, jaga mata telinga kita, jaga mulut lidah kita, dan jaga kemaluan kita, jaga hati kita daripada benda tak baik. Lepas tu ada hati takut ke Tuhan sama, membesar Tuhan sama, orang panggil orang tu jadi wali Tuhan dah tu, jadi kekasih Tuhan dah tu. Nah, kalau gitu orang yang akan selamat daripada benda tak baik semua dan akan tak akan rasa duka cita dengan benda-benda yang tinggal daripada dunia nikmat-nikmatnya. Nah, ialah kena kepada orang-orang yang beriman dan benar-benar dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Lagi daripada ayat Quran pengarang wa'ari, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam syurga, kebun-kebun dan air mata yang sangat-sangat comel dalam syurga, maka dia ambil semua nikmat-nikmat hak Tuhan sedia beri kepada mereka. Nah, kerana apa? Kerana mereka masa di dunia dulu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik.
dia panggil dalam keadaan ibadat kepada Allah, taat kepada Allah dengan buat hak Tuhan suruh dan tinggal hak Tuhan larang. Maka dari sifat-sifat orang yang muhsini ni, orang yang buat baik ni, ialah apabila masuk waktu malam, ia tak banyak tidur, ia banyak berdiri, ia banyak ibadat kepada Allah. Nah, dan apabila masuk waktu sahur, dan dia panggil membanyak dan melazimi sentiasa istighfar kepada Allah. Nah, kalau gitu kelih mula-mula innal muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau gitu ini sebagai 4-5 ayat sebagai contohnya. Nah, dia kata dia panggil apa ni? Mana-mana ayat yang duk berkecek, nah, duk cerita syurga, nikmat syurga, nah, tidak ada ayat-ayat yang duk kecek ni, malaikat dia sebut takwa ada dalam ayat tu. Dan orang yang bertakwa dapat benda ni. Orang yang ada takwa dapat benda ni. Sedekah duk cedek kepada orang yang bertakwa. Maka ambil kesimpulannya para saudara dan ibu-ibu apa semua, nah, dia kata, nah, takwa ni penting. Nah, syarat yang besar, yang asasi bagi orang yang nak berjaya, nak beruntung. Sama ada hidup di dunia ini dan juga lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Baik. Kemudian kata pengarang kita, dia kata wa'lam akhil habib. Ambil tahulah olehmu wahai saudaraku, anna littaqwa zahiran wa batina. Bahkan bahawasa bagi takwa itu ia ada zahir dan batin. Sebagai tanah ayat atau alamat. Kata orang ini takwa atau tidak, ia ada tanah ayat pada zahir dan pada batin. Nah, fazahiru, dan bermula pada zahirnya, jikalau orang ada takwa ni, apa yang akan keluar daripada panggil perbuatan dia? Dia kata fazahiru muhafazatul hudud. Nah, dan bertakwa pada zahir ni ialah jaga undang-undang Tuhan dan lakukan pagar. Nah, jadi dia duduk dalam lingkungan hukum syarak. Apa hukum syarak izin dibuat, dia buat. Apa hukum syarak yang mewajibkan dia buat, mesti dia kena buat. Hukum syarak mensunatkan dia, segera dia buat. Hukum syarak lagi, dia tak lakukan pagar. Dia tak buat benda hak Tuhan lagi. Ai duduk dalam lingkungan hukum-hukum syarak. Ini, jika orang duduk lagu ni, tak nak kata dia takwa kepada Allah. Sifat takwa ada dalam hati dia. Wal batinu an-niyatu wal ikhlas. Adapun takwa dalam hati ialah niat dan ikhlas. Nah, orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar takwa kepada Allah, mesti dia kena ikhlas kerana Allah. Dia buat gapo semua kerana Allah. Dia tak ada nak kepada benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Patu wa haqiqatuha, dan bermula hakikat takwa tu gapo nama? Maka sini ya wari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hakikat takwanya ialah al-khaufu minal jalili. Ialah takut kepada Allah yang jalil, yang maha hebat, yang maha agung. Wal amalu bitanzili, dan beramal dengan ayat-ayat Quran, dan dengan sunnah. Nah, hakikat takwa takut kepada Allah. Lepas tu beramal dengan dengan Quran dan sunnah, waridha bil qali, dan redha dengan sikit daripada nikmat yang Tuhan bagi, rezeki, redha. Nah, lepas tu wal isti'dadu li yaumir rahil, dan sedia dengan amalan yang baik untuk hari yang dia kembali kepada Allah. Ini takwa. Kalau gitu, jika orang ni duduk amal, buat apa ayah kerana apa gajian terlalu, nak bekal lah awal untuk nak pergi akhirat esok. Dan saya panggil apa perjalanan sampai ni panjang, berhajat kepada bekal yang banyak, maka ayah duk cedek lah belah-belah ni buat dia hipung. Nah, jika dapat nikmat sikit pun alhamdulillah, redha. Ini Tuhan bagi, alhamdulillah. Dan dia panggil apa? Memenuhkan masa dia panggil dengan amal apa yang diajar oleh Quran dan oleh sunnah Nabi. Lepas tu dari hati takut semua kat Tuhan. Maka siapa-siapa yang ada lagu ni, maka dia itulah benar-benar takwa kepada Allah. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, kata qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini pengarang kita, dia wari beberapa benda yang berlaku dengan sahabat dan tabi'in sebagai contoh kata bagaimanakah mereka ini takwa kepada Allah sampai sara mana, dan kita duk mana, boleh buat banding, boleh buat ukur kadang-kadangnya. Nah, maka dia katakan
qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lamma tu'in, maka berkata oleh Sayyidina Umar dan ketika dia kena tikar, dan Sayyidina Umar ni dia mati syahid, dan dia mati dari semaya subuh. Nah, jadi orang tikar ketika dia semaya subuh jadi imam, maka ada yang penjahat seorang, nah keluar mari maka tikar dia. Nah, tikar maka pisah jenis pasang dua gitu, bagian tengah, ni pun taja, ni pun taja. Maka tikar maka dia buat lagu tu seperti panggil maka rebehlah perut. Dia panggil Sayyidina Umar. Maka kata Umar, lepas dia kena tikar, lepas tu dia duduk, dia panggil pun duduk tarik nyawa akhir nak mati lah kita katanya. Dia katakan, "Lau anna li tila'al ardi dhahaba." Jikalau sesungguhnya bagi aku ni, aku milik tanah semua tu emas. Tanah semua tu yang aku milik tu bukan tanah pasir dah, jadi emas. Tu dia nak tahu banyak harganya. Laftadaitu bihi min azabillahi qabla an arah. Allahu akbar. Dia kata jikalau bagi aku ni ada tanah daripada emas, nescaya aku ambil tanah ning daripada emas ning lah, tebuh diriku daripada seksa Allah, belum aku nak lihat lagi. Belum aku nak tahu kata aku ni nak butung ke tak butung, aku nak masuk syurga atau masuk neraka, belum tahu lagi. Tapi aku bimbang takut aku masuk neraka. Sebab tu walau tak tahu lagi pun kata syurga atau neraka, nah maka aku jika aku milik sebesar tanah, dia panggil apa ni, emas, nescaya aku ambil benda ni lah, kita tebuh diriku daripada api neraka. Takutnya. Nah, padahal Umar siapa Umar? Umar orang yang Nabi berjamin dah kata ahli syurga. Umar orang yang menangi teriak ke Tuhan setiap malam. Umar orang yang banyak ibadat kepada Allah. Umar orang yang takut kepada Allah sungguh-sungguh. Nah, hebat Umar. Sampaikan suatu hari ni, nah Nabi duk cerita dia panggil masalah mungkar wa nakir, akan tanya dalam kubur nanti. Apabila mati seorang akan tanya ke apa? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, begitu. Nah, itu dia. Maka kata Umar, buat dengan kuat iman dia ni, dia kata, "Dia nak tanya aku nak tanya dia sendiri." Nah, jadi benda ni dia panggil apa, benda biasa. Orang panggil bukan dia lah. Jika orang beri tak jawab bukan dia. Itu dia. Dia bahasa lagu tu. Itu dia. Buat dengan email yang kuat tu Umar. Nah, dan seadik-adik khalifah. Nah, sewarak-warak khalifah. Baju ada selah atas tubuh badan. Bertapung belah-belah tapung di atas baju selah. Nak tahu dia zahid, tak sih ke dunia. Tapi walau begitu pun dia kata, jikalau aku ada tanah daripada emas, nescaya aku tebuh diriku daripada api neraka. Belum aku nak tengok lagi. Kata aku ni kok mana. Nah, tu hebatnya. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta tabulla lihyatuh. Nah, maka Sayyidina Utsman khalifah yang ketiga, apabila dia berdiri di atas depan kubur, mana-mana kubur, maka teriak dia. Teriak bukan teriak dia panggil sikit-sikit dak. Bukan teriak main-main dak. Teriak sungguh-sungguh sampaikan basah habis janggut-janggut dia teriak. Dan dia kata, Sayyidina Utsman katakan, "Lau annani bainal jannati wan nar wala adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asiru." Maka kata Utsman, jikalau aku ni diberikan aku, diletak aku di antara syurga dengan neraka, nah maka ketika tu tak tahu lagi kata aku ni nak disuruh aku pergi kepada syurga atau neraka, tak tahu lagi. Tapi diletak aku di antara syurga dengan neraka. Maka kata Utsman, nescaya aku pilih nak jadi tanah. Nak jadi tanah, nah sebelum nak tahu kata aku ni pergi ke mana. Takutnya. Takut masuk neraka. Syurga nak masuk syurga. Nah, tapi wakna takut yang besar oleh hati dia tu, takut jatuh dalam neraka. Sebab tu tak apalah, tak masuk syurga pun tak apa. Minta uya di tanah tak apa dah. Takut bimbing takut yang masuk syurga, masuk neraka bimbing. Nah, itu dia. Padahal Utsman siapa? Utsman. Nah, sedekah ni daripada sekali sedekah dia panggil pun juta-juta duit sedekah. Nah, orang panggil baca Quran.
Nah, Uthman para ibu bapa semua semaya sunat ni satu rakaat ya khatam Quran. Nah, Allahu akbar. Nah, ada panggil Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baca doa iftitah. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Fatihah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Lepas tu, nah, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, baca. Maka baca habis surah Baqarah, sambung surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, sambung dengan surah An-Nisa. Habis Nisa, sambung lagi dengan surah Al-Maidah. Habis Maidah, sambung lagi surah Al-An'am. Sambung lagi surah apa ni? Surah Al-Anfal. Nah, surah At-Taubah, lepas tu surah Yusuf. Sambung lagi sampai kepada minal jinnati wan nas. Lepas tu baru Allahu akbar rakaat. Ai berdiri panjang ni, nah, khatam Quran itu Uthman. Orang yang banyak ibadat kepada Allah, orang yang sangat malu kepada Allah. Nah, siapakah Nabi ni, nah, buih anak dia 2 orang mana. Nah, tapi dua-dua tu mati kedua-dua dalam masa Uthman hidup lagi. Mula-mula Ruqayyah maka mati ketika berlaku perang Badar. Perang Badar ni jadi Uthman tak ada keluar lagi perang Badar. Kerana Nabi suruh dia tunggu. Dia suruh dia jadi orang yang jadi payaban. Lah kata dia jaga isteri dia yang sakit berat, iaitu anak Nabi sendiri nama Ruqayyah. Nah, maka Ruqayyah mati dalam perang Badar. Ketika perang Badar tu dia mati di rumah. Nah, lepas tu Nabi buat dengan kasih saya ni. Nah, orang panggil bui pula anak dia. Seorang lagi Ummu Kulthum. Nah, dunia. Siapakah juga tak beberapa lama mati Ummu Kulthum. Kalau gitu dia ni menantu Nabi dapat anak Nabi 2 orang. Tak ada orang dapat seperti Uthman dapat. Nah, bukan Nabi kata apa? Jikalau aku ada anak lagi hak tak berlaki yang ketiga, nah, aku bui pula kepada Uthman. Nah, itu Uthman. Tapi walau begitu pun hebat Uthman, amal dia banyak. Nih, sama mana para ibu bapa tahu ke tak? Uthman. Nah, satu hari ini ada orang panggil Air. Air ni orang panggil uta yang dia muat barang atas belakang. Orang panggil orang menega. Kalau luar ni enggak kereta lah. Kereta puang, kereta pada muat tu. Aku barang klik di antara cangwak ke cangwak ataupun negeri ke negeri. Maka masa dulu hari itu Uthman ia ni orang menega besar. Nah, orang yang sungguh-sungguh kaya. Maka dia ni menega gimik barang di Syam, klik maju di Madinah. Dan gimik di barang di Yaman, klik maju di Madinah. Itu dia panggil menega. Kalau musim sejuk, pergi di Yaman. Musim panas, pergi di Syam. Maka musim panas satu kali pada musim panas yang dia panggil sangat-sangat panas udaranya menyebabkan dia panggil upu-upu, dia panggil mapuh. Nah, maka menyebabkan apa ni kambing binatang apa tidak ada upu nak makan. Wak kuru, susu pun tak ada. Nah, maka tiba-tiba Uthman buat klik baraya daripada Syam. Allahu akbar, berkocak bumi Madinah. Berkocak bumi Madinah, wak ngah besar dah banyak dekat-dekat beribu ikauta yang muat barang di atas belakang ada belakang. Ada ngah gandung, ada ngah pakai, ada apa semua penuh orang berhajat anak-anak. Nah, ada keluar klik mari. Maka ketika ni enggak ikut jual, dia mau beli semata dah. Dia mau berhajat. Nah, duit ada tangan. Nah, kalau gitu kok ada okad, ada peluang besar untuk laba lipat ganda. Dan bukan laba main-main dah. Siapakah Uthman ketika utah dia siapa berkocak bombing, maka pakak keluar belakang orang di Madinah, gapo-gapo tiba-tiba nampak utah yang berdarah klik mari penuh dengan barang-barang. Hak siapa tu Hak Uthman ibn Affan. Nah, maka orang panggil tokel lah. Tokel halah-halah pakak kun kelang ni kita katanya. Gi jemaah Uthman minta beli, minta bayar dah. Nah, dan wi laba lipat ganda supaya dia ambil barang tu dijual ke orang lain mahal pada tu lagi. Ai nego yang sangat-sangat boleh kata 100% tu dia panggil laba dah. Dan kalau zahir tu pada adat laba cerak sebab orang berhajat. Maka orang ni mari nak wi laba 2 ganda, Uthman tak tak jual. Orang ni mari nak 3 ganda, Uthman tak jual. Orang ni mari nak wi 4 ganda, tak jual lagi. Dah wi ni wi 5 ganda, tak sel lagi. Nah, winne ganda tak sel lagi siapakah orang menego semua tak Uthman, piye lagi nak mahal pada aku tak ada orang, tak nak mahal pada ning. Nah, tu Uthman kata ada lagi. Nah, tu ya.
Maka dia kata kami beli whisky ni je lah. Kalau tak beli juga, dia panggil apa kamu tak boleh beli dah. Maka kamu berilah kepada orang yang kuasa beli lagi tu. Nah, tapi dia Osman, orang tu yang orang kuasa boleh beli, orang panggil mahal pada kami lagi ni siapa? Nah, tu dia. Maka para ibu bapa dengar apa jawab Osman. Dia kata yang boleh bagi laba kepadaku lebih daripada kamu beri ni ialah Allah. Allahu akbar. Ialah Allah. Nah, sebab apa? Sebab Allah dia balas apabila kita buat baik paling kurang 10 ganda. Itu paling kurang. Lepas tu siapa kepada 700, 7,000, 70,000, 700,000, 7 juta, itu kembali klik kepada ikhlas orang yang buat tu. Nah, tu dia. Maka Osman tidak syok. Kata dia tak dapat 10 ganda cerak. Sebab apa? Ikhlas dia tu hebat lebih daripada apa-apa. Maka kata, gapo Osman buat pada para ibu bapa semua? Osman kata, wahai ahli Madinah semua, wahai ahli Madinah semua, wahai ahli Madinah semua. Nah, maka barang semua di atas hutan ni yang ada sangat banyak makan ni apa pun, hak kamu semua pakai ambillah, pakai bagi aku sedekahkan. Aku bagi kepada kamu dengan tidak ada ambil duit pada. Ni. Kleh. Tu dia. Padahal ketika tu dia nak labur lipat kata pakai puluh-puluh juta tu dia panggil sama sedah, boleh sama sedah. Tapi dia tak jawab lagu tu. Kerana apa? Para ibu apa? Kerana orang Islam dia menega, dia nak kepada redaan Allah. Itu tujuan besar dia. Tujuan yang paling besar bagi orang Islam dalam kerja buat dia tak kira lah. Menega ke buat apa semua, dia nak dapat redha Tuhan. Maka mana perbuatan yang dia dapat redha Tuhan, dia buat benda tu. Nah, tu. Kalau gitu kelih Usman. Siapa kan? Lepas satu berlaku peperangan ni, Nabi kata tahun kemarin perang Tabuk, dia kata silap. Tahun ke-9 Hijrah. Nah, belum Nabi mati dah 2 tahun. Nah, Nabi tahun kemarin binatang yang nak pergi perang tak ada, perjalanan jauh 700 km, 700 km. Jauh punya perjalanan ni. Nah, nak pergi tahan tentera Nabi dengan kata Rom nak serang, maka Nabi keluar dulu tahan. Nah, tu dia. Maka Nabi menggema-gemakan orang supaya bersedekah. Nah, untuk bantu orang panggil tentera untuk nak pergi lawan ni dengan kenderaan, dengan unta, dengan kuda, dengan makan ni, dengan apa. Maka Nabi tanya, siapa nak bantu? Dia belakang orang. Tiba-tiba angkat tangan. Siapa angkat tangan? Osman angkat tangan. Nah, tu dia. Maka Osman kata kana? Osman kata, ambil ya Rasulullah. 900 ekor unta. Allahu akbar. 900 ekor unta. Unta seekor masa dulu ni Allah. Supaya kata benda ni dah mahalnya. Nah, unta. Kan tu dia. Kalau gitu, jika kita boleh supaya nak mudah kira. Jika kita dia panggil apa ni? Seekor tu berapa seekor tu kita berapa? Kira mudah-mudah pada hari bukan harga dia kita 500,000. Misal kata. Tu seekor 10 ekor 5 juta. 100 ekor 50 juta. 1000 ekor 500 juta. Tu. Sekali bui ya Osman sekali bui para ibu bapa semua. Nah, dia tak saya duit apabila nak khidmat Islam. Dia tak saya kepada harta benda apabila nak tolong orang. Ini dia panggil hebat. Siapakah Nabi kata apa? Ma darra Usmana ba'da hadzal yaum. Nah, lepas pada ni Usman tak berlaku mudarat dengan dia. Dia tak akan berjumpa dengan benda tak baik. Nah, daripada azab-azab seksa bala dia tak berjumpa, tak dapat dia. Nah, walau dia buat apa buatlah, dia ni wajib masuk syurga mata dah. Ni hebat tak hebat. Tapi walau begitu pun buat dengan takut dia kepada Allah, dia kata mana? Dia kata jikalau aku ni Tuhan letak di antara syurga dengan neraka, lepas tu belum nak tahu lagi. Kata Tuhan nak suruh gilik mana, gilik kiri masuk neraka, gilik kanan masuk syurga, tak tahu lagi nak suruh pergi ke mana. Nah, caya aku pilih jadi tanah, tak masuk dia hak manusia. Bime takut masuk neraka. Nuklir. Tu dia. Kenapa? Karena sangat banyak dan lepang besar takut Usman kepada Allah dalam jiwa dia, para ibu bapa. Kemudian kata pengajar kita, dia nakal pula perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, wa dakhala Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu al-maqbarata faqala. Maka pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib dan dia masuk dalam kubur. Faqala, maka dia kata, ya ahlal quburi mal khabaru indakum, wahai ahli kubur semua.
ada berita gapo daripada kamu. Nek hak berlaku dengan kamu tu berita tu betul royak gapo rati. Tu dia saya nak dikata kepada ahli-ahli kubur semua. Innal khabara indana, dan adapun berita ni hak kami orang hidup ni, kami orang hidup ni berita aku nak royak ni berita. Berlaku sekian pada mati ni berlaku lagu tu aku nak royak. Lepas tu gapo berita moyak aku dah kata. Tu dia. Maka saya nak ditanya, anna amwalakum qad qusimat, sesungguhnya harta-harta kamu yang kamu kerja buat hipung susah payah dengan peluh titik apa semua tu, nah dibahagi belaka dah, orang ambil semua dah, tak tinggal sekupai pun. Tak tinggal sekupai pun. Walau banyak sikit pun sikit dia ambil habis hak kita. Nah, kita usaha kerja dengan akal fikir, tak menyerah tidur kadang-kadang fikir. Nah, tu dia, dan buat sungguh-sungguh tu baik rai ni, perlu basah sampai ke masa tu pun tak apa nak kepada duit. Nah, dan kadang-kadang buat ngatomok lobonya sampai ke curi, sampai ke kelang, sampai ke hilak, sampai ke menipu macam-macam. Nah, supaya nak dapat tu. Tu dia. Tapi lepas pada dapat tak ada guna, tak boleh guna. Nah, tu dia, mati dulu. Tu dia. Lepas tu saya nak dia kata, harta kamu semua tu dibagi dah, orang ambil belaka dah, orang tu orang ni make, maka habis dah. Jadi tak ada dah harta yang namamu, tak ada dah. Tak ada. Tu. Lagi pula wa anna buyutakum qad sukinat, dan sesungguhnya rumah-rumah kamu yang kamu buat tu, diambil oleh orang duduk belaka dah. Comelnya buat rumah ni. Bukan hak mung dah, orang lain duk berat dah. Kadang-kadang bukan anak mung, bukan isteri mung, kadang-kadang buat dengan susahnya, kadang-kadang jual rumah tu. Orang suku sakat ni mari duk. Bukan kena-kena rumah tu dijual, lepas tu dirombak. Orang panggil tanah ya rumah. Orang panggil apa? Kata hak buat semula tak comel, nak buat semula hak comel lagi. Nak buat hak neo modern orang panggil. Nak buat rumah baru hak lok timur-timur tu. Mung masa mung gitu tak ada arah dah lah. Usaha buatnya, habis harta banyaknya, pakai masanya, makannya, banyak. Tapi diambil oleh orang duduk, dan kadang-kadang dia kata tak buat lain. Tu. Lepas tu, wa anna zawjatikum qad zuwijat. Allahu akbar. Ni sana Ali diriwayat kepada ahli kubur. Harta kamu dibagi semua dah. Dan rumah kamu diduduk oleh orang dah. Dan isteri-isteri kamu pun dibelaki lain dah. Tinggal ada bukan ni, bukan tok lelaki dia dah. Belaki lain dah dengan orang yang lain dah. Tu dia. Summa baka, dan lepas tu teriak Andi. Lepas pada ayat lagu tu teriak dia. Ya ingat kata dia bersumpah juga. Dia akan berlaku dengan dia akan pergi sebagaimana ahli kubur pergi, sebagaimana berlaku dengan ahli kubur. Mati, dia akan mati juga. Jadi kalau harta dia ada sikit pun akan dibagi juga. Dan jika rumah dia pun akan dia orang yang duduk juga. Dan jika isteri dia pun kena-kena orang belaki lain, tu orang panggil tak tahulah. Kita bersumpah ya para ibu bapa. Hari ni kita sungguh bekerja. Tapi duit yang kita dapat tu bukan kata kita boleh makan semua. Tu. Rumah yang kita buat tak lazim kata kita lah orang panggil apa, tak akan ada orang lain mai duduk. Tak lazim pada tu. Dan juga orang panggil isteri kita jika kita rumah tangga dah. Tu dia. Tak boleh nak jamin kata isteri kita tak akan berlaki lain. Tak boleh jamin. Tu. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata wallahi demi Allah, law istata'u an yujibu laqalu. Dan jika ahli kubur ni dia kuasa nak jawab, dan kita dengar nascaya ahli kubur kata apa? Inna wajadna anna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya kami dapat yakin dah, kata sebaik-baik bekal bukan harta, sebaik-baik bekal bukan rumah, sebaik-baik bekal bukan isteri, bukan perangkat, bukan jangok, bukan apa semua sebaik-baik bekal. Bahkan sebaik-baik bekal kita ialah taqwa kepada Allah. Inilah sebaik-baik bekal. Para ibu bapa, comel kata seorang ulama. Dia kata lau khafan nasu minan nari kama yakhafu minal faqr la dakhala al jannah.
Jikalau orang manusia kita ni takut kepada api neraka sebagaimana ia takut kepada fakir miskin, nescaya masuk syurga belaka. Jika seorang ni dia takut kepada api neraka seperti ia takut kepada fakir miskin, nescaya masuk syurga belaka. Hari ni kita banyak takut kepada fakir. Dah sebab tu kita kerja. Takut kepada fakir sebab tu nak kepada peringkat. Sebab tu takut pada fakir sebab buat benda tu susah pun buat, rela buat belaka, orang panggil berat pun pikul, susah pun orang panggil lawai tepuh. Nah, ada takut fakir. Ada. Maka kalau kita takut orang panggil kepada Allah dan lobo-lobo kepada syurga sebagaimana kita lobo kepada harta, nescaya masuk syurga belaka buat kita ni. Ya. Dan wa baka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi maradihi faqila lah, dan telah teriak seorang sahabat yang mulia nama Abu Hurairah, nama Abdul Rahman ibnu Sakhrin nama dia. Abu Hurairah teriak. Ketika dia sakit tu dia teriak. Maka orang tanya, orang kata ke dia, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa benda gak? Gapo dia gak yang buat dia akan menangis teriak ni, apa benda? Wahai Abu Hurairah. Ditanya. Maka dia jawab, Abu Hurairah jawab, "Amma inni la abki ala dunyakum hadhih." Jadi dia sakit nak mati lah kita katanya. Maka tak kalau orang tanya, ya apa benda yang buat dia akan menangis ni? Itu dia. Maka Abu Hurairah jawab, ya sesungguhnya aku ni tak teriak di atas dunia kamu ni. Aku tak teriak kerana apa? Kerana aku sayang kepada harta, aku nak tinggal dah, rumah aku nak tinggal dah, bukan. Aku tak menangis kerana dia panggil saya kepada harta, kepada rumah, kepada pangkat, kepada pedak, dak, bukan benda tu. Walakinnani abki, tetapi aku teriak ni kerana apa? Li bu'di safari, kerana panjang dan jauhnya berjalan aku. Kerana berjalan aku ni jauh. Dan orang panggil apa panjang. Patu wakil natizadi, dan sikit bekal aku. Sampai jauh panjang tapi orang panggil bekal sikit. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Tetapi aku teriak kerana jauh sampai dan sikit bekal dia. Maka sampai ni yang jauh, kau jauh kita kena banyak bekal. Supaya kita nak pergi dia panggil pun nak pergi Chiang Mai. Duit kena banyak. Duit tak ada maka tak siapa. Tu kita gitu. Ada lagi mana-mana pun supaya. Misalnya nak pergi bukit. Lagi di bukit nak duduk seminggu, kena bekal yang banyak, beras makan ni apa semua. Baru tak berat mati. Jika kalau pergi beras lepas sekadar lepas kopi, mati di bukit bulan-bulan. Misal kata. Ya tu, jadi aku tak teriak aku ni bukan saya ke dunia yang nak tinggal dia dah. Tetapi dengan sebab jauh sampai berjalan aku ni lagi kepada akhirat. Tapi dalam masa yang sama aku sikit bekal amalan soleh yang aku buat ni, ibadat aku kepada Allah sikit. Dia kata Allah akbar. Para ibu bapa tahu ke tak? Abu Hurairah banyak mana berzikir dia sehari semalam. Yang ia kata sikit ni bagaimana ia hidup? Bagaimana ia hidup? Abu Hurairah tahajud setiap malam. Tahajud setiap malam. Abu Hurairah seorang sahabat yang banyak ibadat kepada Allah, mengajar orang, dan hadis Nabi ni sahabat yang paling banyak sekali riwayat hadis. Abu Hurairah lah yang paling banyak sekali. Dan dia tasbih Tuhan ni, dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah setiap hari 12,000 kali. 12,000 kali dia kata setiap hari. Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata subhanallah, subhanallah 12,000 kali dia kata setiap hari. Tapi dia tak sikit lagi bekal dia. Kita kadang-kadang sekali pun tak kata pada para ibu bapa. Kata nak sampai 100. Sekali pun tak. Kalau kata sekali 10 kali tak cukup. Ada apa? Kata nak kata sampai 100, sampai 1000 pun. Nak sampai 12,000 lebih lagi lah kita jauhnya. Itu dia. Tetapi kadang-kadang kita ni dia ada berzikir sikit berasa lebih lah kita.
Bahasa hebat dah kita. Bahasa kata amal yang banyak dah kita ni. Samang kadang-kadangnya. Nah, itu dia. Ini dia panggil bahaya. Dan dia kata, dan aku tak tahulah apabila aku mati aku nak pergi ke mana. Ke syurga kan aku. Sebab ni aku teriak ni. Ini kata Abu Hurairah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Wa kana Ali bin al-Husain idza tawadda'a asfara wa taghayyar. Fayuqalu ma laka fayaqulu ala tadrun baina yaday man uridu an aqum. Allah. Maka diriwayat daripada Ali anak Husain, ai cicit Nabi. Dan Husain tu cucu Nabi. Maka anak bagi Husain nama Ali, ulama yang paling hebat di masa dia. Nah, itu dia. Ali bin Husain ni, nah, apabila dia ambil air semaya, maka pucat kelak dia. Jadi pucat tubuh badan dia ketika dia ambil air semaya para ibu bapa. Maka berubah warna kulit dia jadi kuning, jadi pucat gitu. Maka dia mau tanyalah, apa ni Ali? Gapo kena jadi lagu ni? Nah, maka dia jawab kena. Dia jawab, mu tak tahu ke di hadapan pia aku berdiri. Aku kan semaya di hadapan pia. Aku akan berdiri di hadapan pia. Nah, itu dia. Maknanya kita akan berdiri di hadapan Allah dan semaya. Maka dia panggil apa? Wak takut dia kepada Allah tu siapakah bergetar ketika dia semaya. Ketika siapakah pucat tubuh badan dia ketika dia nak semaya. Nah, itu dia. Kita ambil semaya dengan suka-suka. Kita masuk semaya dengan galak-galak. Semaya kita tak khasyuk. Tu. Beza teruk. Nah, dia panggil bumi dengan langit. Kita dengan orang-orang yang hebat-hebat daripada umat Nabi. Tapi tak apalah. Nah, mereka hebat, kita pun usaha hebat seperti mereka. Tak siapa pun tak apalah, kita usaha sekadar kita mampu. Yang pentingnya, nak kata, takwa mesti kita kena menumbuhkan dalam jiwa kita, para ibu bapa semua. Nah, ada. Baik. Lagi, waqala Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Dan kata seorang ulama besar nama Ibrahim At-Taimi, dia kata apa? Syai'ani qata'a anni ladzatad dunya. Dua perkara yang akan kerak kesedapan dunia daripada hatiku. Dengan sebab dua perkara ni hilang kesedapan hatiku. Nah, dia panggil tak seronok mana? Dan tak berasa nak sedap-sedap mana? Tak berasa ralik mana dengan nikmat dunia. Nah, dengan sebab dua perkara ni yang memutuskan kesedapan dunia dalam hidup aku. Yang pertama, zikrul maut, ingat mati. Tu dia. Bawa ingat kepada mati, maka tak sedap dah. Nah, tu dia, makin sedap punya tak sedap. Sebab apa? Sebab takut. Sebab apa? Dia berlaku mati, maka dapatlah balasan. Nah, tu dia. Lepas tu nak dapat ke mana tak tahu lagi ni. Nak dapat kebaikan atau ke jahat belum tentu. Sebab tu takut. Yang kedua pula wa zikrul mauqif baina yadayillahi ta'ala. Yang pertama ingat mati, buat hilang kesedapan dunia. Yang kedua ingat masa akan berdiri di hadapan Allah. Kita semua ni akan mati belaka. Kita semua ni akan berdiri di hadapan Tuhan semua, dan Tuhan akan tanya satu persatu. Nah, di atas kita buat. Nah, dan semua anggota kita ni, kaki, tangan, mulut, mata, telinga akan jadi saksi belaka apa yang kita buat. Jikalau buat baik, dia saksi baik, dan jikalau buat jahat, dia saksi jahat. Nah, wa qala al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Maka kata oleh Imam Al-Muzani, anak murid bagi Imam Syafi'i, dia katakan, dakhaltu ala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi maradihi alladhi mata fihi. Jadi Imam Muzani kata, suatu hari aku pergi ziarah guruku Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Pergi ziarah ketika dia sakit matilah. Sakit yang sebab sakit itulah Imam Syafi'i mati. Nah, maka aku pergi ziarah dia. Faqultu lahu, maka aku kata kepada Imam Syafi'i. Imam Muzani kata, aku kata kepada Imam Syafi'i. Ai tanya dia lah. Kaifa asbahta ya ustazi? Wahai Imam, bagaimana akal pagi ni? Nah, akal berpagi-pagi hari ni bagaimana? Nah, tanya khabar gitu. Nah, tu. Maka jawab Imam Syafi'i,
Asbahtu anid dunya rahila. Aku berpagi-pagi pada hari ini ialah dengan orang panggil pun aku akan tinggal dunia ini. Ajarku sampai hari ini dah. Aku tak akan lama lagi akan keluar daripada dalam dunia ini. Wali ikhwani mufariqa, dan aku akan pisah dengan saudara-saudaraku. Ya, jika mati kita pisah belaka. Pisah dengan isteri, pisah dengan ibu dan bapa, pisah dengan anak, pisah dengan adik kakak, pisah dengan cucu, pisah dengan waris-waris, pisah dengan jiran-jiran, pisah dengan kawan-kawan, pisah tinggal belaka jadi becek. Dengan berlaku mati ni becek. Maka Imam Syafi'i kata, aku akan becek, akan tinggal, akan berpisah dengan saudara-saudaraku. Wali amali mulaqiyah, dan bagi amalanku yang kubuat aku akan dapat balasan di atas semua kelakuan yang aku buat semasa aku hidup. Wali ka'sil maniyati syariba, dan aku akan kecak, akan minum rasaan mati. Aku akan bertemu, akan kecak, sakit tak sakit, aku akan kecak rasaan mati pada hari ini. Wa 'alallahi warida, dan aku akan berdepan dengan Allah seorang-seorang. Tak ada terjemah, tidak ada siapa yang boleh tolong aku. Wa ma adri aruhi sa'iratun ilal jannah, dan aku tak tahu, kata ruhku ni akan terbang naik kepada syurga atau jatuh dalam neraka. Sebab ni aku teriak ni. Kalau itu teriak bukan dengan sebab dunia sikit mahbub, tak ada. Sebab nak tinggal dah ni, teriak tak. Bukan teriak Imam Syafi'i kan saat ni lah. Kerana dia nak dapat balasan di atas semua amalan yang dia buat. Dan dia akan berdepan dengan Tuhan, akan jawab soalan satu persatu. Dan tak tahu lagi kata ruh dia ni nak pergi ke syurga ke atau neraka. Sebab tu dia teriak para ibu bapa. Padahal Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 7 tahun ngapa Quran 30 juzuk. Imam Syafi'i umur 10 tahun ngapa kitab Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i umur 15 tahun diizin boleh jadi mufti. Boleh jadi orang yang hukum fatwa boleh. Imam Syafi'i ialah orang yang baca setiap hari sejuzuk, satu khatam Quran. Setiap hari khatam Quran. Imam Syafi'i apabila masuk bulan Ramadan 2 kali khatam Quran setiap hari. Imam Syafi'i banyak semayang tahajud. Banyak orang panggil mengajar, banyak mengarang. Masa dia dalam ibadat kepada Allah. Dan banyak tunai hajat-hajat orang, tolong orang dengan harta benda dan dengan apa yang dia boleh buat. Itu Imam Syafi'i. Siapakah hari ni banyak mana pahala siapa ke dia? Semua sebab lebih-lebih lagi kita ni. Orang sini, orang Malaysia, orang Indo. Bahkan sebanyak-banyak orang yang bermazhab tak dunia ni mazhab Syafi'i. Banyak sekali tak dunia ni. Yang kedua mazhab Hanafi, yang ketiga mazhab Maliki, yang keempat mazhab Hambali. Itu dia. Kalau gitu pahala semua orang yang bermazhab Syafi'i ni boleh siapa kepada Imam Syafi'i. Bahkan dia wali daripada wali Allah, bukan orang biasa Imam Syafi'i. Tapi walau begitu pun takut dia. Takut kepada Allah, takut keseksa Allah, takut kepada api neraka. Wa qala Sahl bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, ra'aitu ka'anni udkhiltul jannah falaqitu fiha 300 nabiyyin fasa'altuhum mimma akhwafu ma kuntum takhafuna fid dunya. Maka dia kata, aku mimpi, dalam mimpi seolah-olah aku ni dimasuk dalam syurga. Maka selepas daripada aku masuk dalam kawasan syurga dalam mimpi aku, maka aku berjumpa dengan 300 orang Nabi. 300 orang Nabi. Lalu aku tanya para Nabi 300 orang ni ada mana? Apakah benda yang kamu paling takut sekali masa kamu hidup dulu? Apa benda yang kamu paling takut sekali? Apakah benda yang kamu semua wahai para Nabi sangat takut, patut paling takut sekali masa kamu hidup dulu? Qalu, maka jawab mereka itu para Nabi, takut apa? Su'ul khatimah, mati tak molek, mati dengan tak ada beriman.
Ni takut. Ya para ibu bapa, hari ni kita semaya kita boleh buat apa boleh, tapi dia panggil apa? Kesudahan kita belum tentu. Nak sudah lagu mana. Nah, itu dia. Maka masa pula siapa? Maka seperti biasalah para ibu bapa semua, saya muzakarah saya ni dah ambil daripada pukul 2 sampai pukul 3 insya-Allah setiap hari Rabu. Nah, lepas tu mula daripada pukul 3 tu sampai 3.30, setengah jam lagi kita untuk jawab soalan. Nah, maka siapa yang nak telefon masuk boleh, nah ataupun nak tanya oleh kambing pun boleh. Nah, itu dia. Maka kita jawab soalan yang kita boleh jawab, yang tidak boleh jawab kita jawab semula insya-Allah. Nah, maka bagi siapa-siapa yang nak tanya ataupun nak gapo pun tulis mari boleh dalam komen di bawah tu, ataupun dengan telefon masuk dengan dia panggil berhak sama-sama tu lah, berhak Chang Al-Huda channel ni. Nah, maka bolehlah telefon masuk. Nah, ataupun tulislah komen mari. InsyaAllah kita akan jawab benda yang kita boleh jawab, dan dia panggil tak jawab kita jawab semula insya-Allah. Baik, soalan pertama ni, jadi ada seorang tanya kata berlaku dalam semaya Jumaat ni, dia kata ia perhati kelih lah, dia kata perhati kelih kerana banyak juga di kalangan orang kita ni jadi dia buat benda yang buat we tak sah semaya, seperti dia panggil bahib garu, ataupun dia panggil apa berdiri, dia panggil apa akik-akik pergi mari, ataupun dia panggil apa hayung tangan pergi mari. Dia maka hak lagu ni dia panggil apa, adakah dia panggil batas semaya, kata nak buat lagu mana? Dia tanya gitulah, dia tanya tu. Baik, maka ia bergaru ni dia kelih. Garu ni dia kalau ngajari tak apa, jari supaya anggota halus dia panggil ia tak dibilang. Dah banyak pun tak apa. Tapi jangan main-main lah. Kalau main pun walau tak apa batas semaya pun, tapi tak comel lah kita main-main, sebab ada semaya bukan tempat main. Tapi tak pakai batas supaya anggota halus. Ya kena hak buat kita bergerak ni sama ada kaki baik, sama dengan tangan baik, apa semua tu ya boleh gerak sekadar 2 kali berturut-turut. Dia masuk 3 kali berturut-turut maka batal jikalau nak tahu. Nah, sengaja tahu kata batal tiba-tiba buat juga, itu batal semaya. Tu. Tapi kalau gerak bersengah-sengah, gerak lepas tu buti, bawa lepas tu gerak pula, tu dia, maka lagu tu tak apa, tak batal semaya lagu tu. Maka hak batal semaya ni ialah gerak berturut-turut 3 kali hula ke atas. 3 kali hula ke atas, dan sama ada dengan panggil tangan seperti gini misal, ataupun dengan dia panggil sendi siku ataupun sendi dia panggil koma ni. Ni kira anggota besar tak boleh ni. Kali-kali betul-betul batal. Juga sendi siku ni ataupun sendi bahu atau di belakang tu dia panggil anggota besar. Ataupun dengan tangan dengan jari tak apa. Ni dia panggil sendi halus, dia panggil tak apa, di tak batal. Ataupun gerak kaki pun super juga. Nah, maka lagu ni kena beringatlah, jaga. Nah, dengan makna orang hak tahu dia tak akan buat, orang tahu tapi orang tak tahu hak yang nak buat benda ni, orang tak tahu. Nah, sebab tu kita tak tahu ni, kita tak tahu goyak ke dia dengan baik-baik. Nah, goyak cara we tahu kata buat lagu ni dia panggil membawa kepada batas semaya, maka dia batas semaya supaya tak semaya, kena semaya semula, dia tak semaya semula dekat hutan. Sebab tu kena beringat, kena halusi, kena semaya wicome, dia tak semaya wicome, jangan dia panggil main-main, jangan gerak. Beberapa kali sebab batas semaya kita hurai dia daripada sikit-sikit we faham dengan cara dia panggil lembut lemah dan kehendak baik ke dia.
Nah, dia boleh terima, maka insya-Allah semula lain kali dia tak akan buat benda lagu tu insya-Allah. Soalan terusnya dia kata berah yang untuk bayar fidyah puasa apa gitu ni kan boleh bagi ke siapa rati. Dan ialah bagi kepada fakir miskin, tak kiralah betina kau yatim tak kira. Asal dia tu fakir dan miskin. Nah, itu dia. Apabila dia fakir dan dia miskin maka boleh kita beri ke dia. Sama ada nak beri seorang pun tak apa ataupun nak beri ke orang berbilang. Tak kalau orang pakai miskin ni ramah, dan maka tak nak whisky seorang pun boleh, nak whisky seorang pun boleh. Tapi kalau whisky rata tu lebih comel, lebih baik. Kerana tak ada masalah, tak berlaku berdeki. Nah, orang panggil belakang hari, nak kena jaga kat situ pun. Nah, tapi boleh bagi siapa? Boleh whisky kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sama ada lelaki atau perempuan boleh bagi belakang. Nah, ikut kita suka. Nah, itu dia. Nah, kalau gitu sama tak habis masa kita tunggu-tunggu saja. Nah, bagi siapa ada soalan boleh tanya masuk sama ada dengan tulis yang sebagaimana ditulis oleh kawan-kawan kita ataupun dengan telefon masuk dah di atas dia panggil phone number dah acang hudah sama-sama dah. Nah, itu. Maka sementara dah dia panggil apa ni nak datang soalan daripada saudara-saudara kita ni dah maka seperti biasalah nah kita menggemarkan semua penonton kita ni nah dan bukan sekadar penonton Al-Huda channel dah. Nah, kita menggemarkan kepada para ibu dan para bapa muslim-muslimat semua. Nah, marilah kita jadi seorang muslim, seorang mukmin dan seorang muslimah, seorang mukminah yang banyak bantu agama, banyak khidmat agama. Nah, itu dia. Maka kita buat lagu ni, nah, tak ada boleh orang lain, boleh kita. Nah, supaya kita nak karanti, nak berjamin kata kita ni akan mati dalam keadaan baik, akan mati dalam berimeh, maka syarat yang besar yang boleh jamin kepada kita kata kita akan mati dalam keadaan baik ialah kita membanyakkan khidmat Islam, nah dengan pangkat kita, dan dengan harta benda kita, dengan tenaga orang kita, dengan ilmu kita, dengan kebolehan kita, kiralah apa saja kita boleh bantu. Nah, itu dia sebab tu pahala yang besar pada para bapa sebenarnya pahala besar. Nah, itu dia bantu cong Al-Huda, bantu cong Babazu, bantu cong ni bila asal khidmat agama. Nah, siapa-siapa yang khidmat agama kita masuk suan ruang, masuk capur. Biar ada hunsuan kita letu gati. Nah, maka cuba terkira, nah orang main mengajar, orang dengar ribu orang dengar. Maka jika orang dengar boleh sepatah kata ilmu yang dia boleh amal, nah maka pahala boleh kepada orang bantu. Nah, itu dia maka butuh padahal bantu tak mesti banyak. Kita buat setiap hari, we di istiqamah. Kita buat 10 kok sehari ke, 20 kok sehari ke, 50 kok sehari, kembali klik kepada mampuan kita. Yang penting kita jadi orang yang buat semua bantu agama para ibu bapa. Jadi ada seorang tanya kata ibu Nabi agama apa dan bapa Nabi agama apa, dah kita tambah padahal tanya ibu seorang ya, ibu Nabi agama apa. Nah, maka masa tu masa bapa Nabi hidup, masa ibu Nabi hidup, masa tu dia panggil apa? Orang panggil masuk dalam ahli al-fatrah. Tak ada agama apa masa tu. Walaupun di Mekah masa tu ada kesan-kesan dia panggil apa syariat Nabi Ibrahim tu ada. Sebab di Mekah ni Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim mari hajar, mari sebar hukum syarat di situ, maka Nabi Ismail sambung junjung buat lagi dah. Seperti yang besar-besarnya cara buat haji itulah. Dan syariat Nabi Ibrahim masih ada kesan-kesan. Tapi dah berlaku berubah dah. Berlaku masuk dia panggil capur, ada pelusu-pelusu masuk banyak dah, tapi ada lagi kesan-kesan dia panggil syariat Nabi Ibrahim.
Tapi walau bagaimanapun ahli Mekah masa tu dinamakan ahlul fatrah. Dia panggil manusia yang hidup di antara nabi ke nabi. Ai tidak ada nabi dak. Nabi. Sebab apa? Sebab belum tu Nabi Isa. Nabi Isa di kawasan Syam, kawasan Palestin, Syria kono. Dah tak masuk di Mekah. Dan Nabi dulu Tuhan hantar kepada puak yang tertentu, kepada kabilah, kepada negeri tu ya. Orang lain tak masuk. Tu dia sebab dulu gitu lain masa satu berbilion nabi, supaya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut masa tu lah. Nabi Ibrahim duduk di Babel di Iraq, lepas tu mari duduk di panggil di Palestin, ataupun Nabi Lut duduk di Urdun. Hari panggil nabi berbilion nabi di masa tu lah. Tapi hak ni hantar ke kaum ni, hak ni hantar ke kaum ni. Maka ahli Mekah masa tu tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Jadi maka dinamakan mana-mana kaum yang tidak ada nabi ni nama ahlul fatrah. Ahlul fatrah tak berdosa dan dia akan masuk syurga. Akan masuk syurga insya-Allah. Ibu nabi dan ayah nabi. Itu dia. Kata ada soalan tanya kata jikalau seorang berzina ataupun dia buat benda-benda tak molek lah, benda-benda dosa besar, lepas tu dia berdoa ni, dia tak taubat lagi, lepas tu dia berdoa Tuhan terima dak, ya tak sakut paut, ya benda lain-lain, orang panggil apa, dosa buat suku, doa suku, dia tak sakut paut dua tu. Jika tak taubat, maka dosa masih ada jika dosa besar. Tapi jika dosa halus, kadang-kadang Tuhan ampun dengan kita istighfar. Kita kata astagfirullah, astagfirullah. Dengan kita sedekah, dengan kita semaya, dengan kita ambil air semaya, dengan kita panggil buat benda baik-baik, maka diampun dia panggil pada dosa tu jika dosa halus. Tapi dosa besar kena taubat. Dia tak taubat lagi, maka dosa masih ada, tak hapus, tak habis. Tapi masa yang sama, walau dosa ada, kita doa Tuhan terima dak, insya-Allah Tuhan terima. Jika cukup syarat dia. Kita tak ada makan benda haram. Kita ada ismaya, kita mula doa dengan puji Tuhan, selawat ke Nabi. Ada sudahi pun juga dengan puji Tuhan, selawat ke Nabi, dan doa benda yang bukan haram. Doa cukup syarat dia, maka dia terima insya-Allah. Dan ia tak takut paut dia benda lain-lain di antara dosa dengan doa. Tapi dia panggil apa? Kita segeralah taubat, segera, sebab Nabi suruh segera taubat, Tuhan pun segera taubat. Sebab apa? Sebab mati tak tahu nak berlaku bila. Yang paling bimbangnya takut berlaku mati belum taubat, ni takut. Sebab tu jika kita tahu dah kata dosa kita besar ni, dan Tuhan tak ampun malaikat dengan taubat, maka kita segerakan taubat. Kita semaya berjemaah lah semaya jadi makmum. Lepas tu imam batas semaya dia panggil apa ketika sujud. Makmum ke imam tam jangai. Maka jika kita semaya berjemaah, maka jika nyata cerak kata imam kita dah batal, maka hendaklah seorang naik ganti jadi imam. Hak makmum ramai-ramai tu naik jadi imam seorang. Maka dia niat istikhlaf, niat ganti imam. Niat ganti imam yang batal, maka naik duduk depan. Naik duduk depan. Itu dia. Jika tahu, bila masa saja tahu kata imam batal, maka naik seorang ganti jadi imam. Itu dia. Dia tanya kata di antara Nabi Isa ketika Tuhan akan naik ke langit, lepas tu nak beranak Nabi ni, senggai lama mana? Senggai 570 tahun. Senggai 570 tahun ataupun 71. Gitulah lebih kurang. 570 ataupun 571 ataupun 572 tahun. Itulah dia panggil senggai di antara beranak Nabi. Bukan ketika naik di langit dah. Ketika beranak Nabi Isa dengan beranak Nabi kita, tu masa dia senggai cara tu.
Kalau maku-maku kita ambil lah, ambil 570 gilup dengan 33. Sebab Nabi Isa Tuhan akan naik ke langit umur 33 tahun. Gilup, maka dapatlah kata ketika diangkat Nabi Isa naik ke langit itu, dengan beranak Nabi itu, dia panggil asengge lawan mana. Kalau gitu kita ambil pendek-pendeknya, kira mudah-mudahnya dalam 537 tahun. 537 tahun. Dan di antara dia panggil apa? Nabi Isa naik ke langit, lepas tu beranak Nabi. Lepas tu 40 tahun pula Nabi nak bakal jadi Rasul. Dengan makna orang mati masa Nabi dah halal, orang mati masa Nabi belum dibakar jadi Rasul, dikira ahlu fatrah juga tu. Misalnya Nabi umur 39, wahyu tak tahu lagi, aja mati ketika tu, dikira ahlu fatrah juga. Nah, sebab apa? Dia tak ada Nabi lagi. Wah, Nabi ada dah, tapi tak dibakar jadi Nabi lagi. Nah, tu. Itu masa dia panggil pun lebih kurang para ibu bapa. Iaitu perempuan beranak, lepas tu mula daripada hari beranak tu, sampai bila ia baru nak boleh semaya, ia ni ia tak sama, para ibu bapa semua tak sama di antara orang ke orang. Kena perempuan tu dia panggil darah yang keluar daripada orang yang beranak ni, darah apa dia panggil darah nifas. Darah nifas ni dia cara tubik ada 3 cara. Tiga bentuk lah, 3 rupa. Kena orang keluar sikit ya, keluar perap atau habis. Tak ada keluar. Walaupun hak ni jarang tapi ada berlaku. Nah, tapi jarang lah ni tapi berlaku. Nah, jadi lepas dia beranak, tu dia maka keluar perut darah sikit ya sekaligus. Perut tu baik, lepas tu tak ada keluar. Maka berpikir orang panggil keluar darah tu wajib semaya lah, wajib semaya. Nah, tu dia. Jadi lepas beranak 2 hari ya, wajib semaya dah. Ada wajib semaya. Tu dia. Dan kena orang keluar siapa orang panggil 20 hari baru putus. Nah, keluar tempat 30 hari baru putus, keluar pada 40 hari baru putus. Dan kena orang keluar siapa 60 hari baru putus. Jadi gini, darah nifas ni hak sikit sekali air keluar sekaligus, prek tu baik habis. Lahzah dia panggil, habis. Tapi hak pada ghalib 40 hari pada ghalib. Di antara 30 dengan 40 itu pada ghalib. Dia cuaca tu kebanyak ke orang ramai. Dan yang paling banyak sekali sampai 60 hari. Itu hak asud. Itu dia. Dengan makna jika kalau keluar sampai 60 hari dah keluar lagi dah tu kena maning dah. Kena maning semaya kau ketik dah. Wah darah keluar pun kena semaya dah. Sebab apa? Sebab darah nifas tu habis dah, bukan darah nifas dah. Hak keluar tu darah lain, darah penyakit dah tu. Nah, itu dia. Maka ni kita nak jawab satu prop tak boleh. Sebab apa? Ia berbeza daripada orang ke orang. Sebab tu perempuan yang beranak yang praktiklah dah. Kata darah dia tu dah ada lagi. Jika selama darah keluar, maka tak semaya lagi. Selama mana darah keluar, lepas tu tak lebih daripada 60 hari, tak boleh semaya. Tapi kalau darah putus, itu dia cuci, maka ketika tu semaya. Itu dia panggil jawab gitu. Amin. Terima kasih kepada saudari yang doa. Alhamdulillah. Amin. Nah, ya Nabi Isa masih hidup sekarang ni, maka Nabi Isa duduk di atas langit yang kedua. Tuhan akak naik ke langit, duduk di atas langit yang kedua, maka umur dia dapat tu lah umur dia ni. Sebab umur ni dia nak berlaku banyak ialah apabila ada masa. Maka masa ni dah dunia ni, masa ni dia berlaku berubah ketua sebab masa ada. Tapi jika duduk tepat tak ada masa, maka depak tu lah tak tua dan tak kecut. Nah, sebab Nabi Isa depak tu lah ni 33 tahun umur dia. Sebab tu ahli syurga ia tak ada masa bagi ahli syurga. Sebab tu tak akan berjumpa dengan tua, tak akan berubah dia depak tu lah semua. Nah, itu dia. Maka Nabi Isa ada lagi dan tak ada mati lagi. Dan pada hujung-hujung dunia Nabi Isa akan turun di Syria. Turun di Damaskus, turun di Mengeluang hak Syria, nama orang panggil apa Dimashq. Dan akan turun di situ. Akan turun di tiang menara Cak Putih. Nabi kata dalam hadis dia. Nah, itu dia. Bila turun? Turun ni ketika Dajjal keluar. Jadi alamat kiamat hak besar ni ada 10 semua. Nah, maka mula-mula ni keluar Imam Mahdi di Mekah. Nah, lepas tu keluar Dajjal. Maka keluar Dajjal tu ketika tu Nabi Isa turun mari supaya nak bunuh Dajjal.
Itu daripada alamat kiamat. Dia kata hak ni dia panggil jatuh suami dia suruh dia panggil puasa sem, dia panggil puana op. Nah, hukum go mana? Maka kelihlah cara sem lagu mana. Kalau sem dengan hubak, makan hubak supaya dia panggil besar dada isteri itu, maka tu harus. Tapi syarat kena dia panggil apa kena dapat jamin daripada buahmu. Kata makan hubak lagu ni tak bahaya, tak mudarat. Tu dia. Maka jika buahmu yang adil, yang benar, dan royak kata tak apa, hubak boleh makan, tak mudarat gapo, maka tambah hormon wakwi dada tu kau besar, dan ketika ni boleh dia nak makan lagu tu. Walau suami tak suruh pun boleh. Nah, harus lagu tu. Tetapi jika dengan bentuk patat, hak ni tak boleh. Kalau bentuk patat ditambah benda, hak ni tak boleh, haram, hak ni tak boleh. Walau suami suruh pun tak boleh buat, tak boleh buat. Sebab masuk dalam ubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dah ada macam-macam dah, masya-Allah. Dia kata kita kecing maka dia panggil ngecik. Dan ngecik mai kena baju pakai kita kain ke baju ke tak kira lah. Maka tanya kata baju tu kain tu boleh tak lagi kita nak pakai semaya? Jawabnya tak boleh. Nah, ada dia tak boleh jika tak basuh. Nah, maka jika basuh maka boleh pakai. Sebab dia najis. Najis dia panggil najis biasa dah ni najis air kecing ni. Nah, maka basuhlah, ambil air basuh. Dia basuh boleh pakai. Dengan makna jika tak basuh, lepas tu nak pakai sembahyang lagu tu walau dia kering dah pun, walau habis tak bau apa sekali, lepas tu kering tak tahu duk mana dah, tapi tak yakin kata kecil kena kain cerak. Nah, dan tak basuh lagi, maka tak boleh pakai kain tu buat sembahyang, tidak boleh. Nah, itu dia sebab dia najis yang tak dimaafkan. Nah, apa ni? Dia kata jikalau abang kita ni duk lego ataupun hijau tak boleh hijau, dia tak ada. Nafkah suami pen kong rau, ia wajib hai mai. Nah. Maka panggil apa ni? Apabila berlaku nikah kahwin seorang lelaki dengan perempuan, maka nafkah ni wajib di atas suami. Itu dia. Wajib sekadar mana? Wajib sekadar dia mampu. Wajib sekadar dia mampu. Sekadar mampu banyak, maka bui banyak. Sekadar sikit, maka bui sikit. Tapi bui dengan makin ni orang ramah lah. Jangan melampaui, itu wajib ni. Hal lebih lagi, ya sedekah dah. Tapi jikalau dia ni duk lego. Nah, duk lego. Maka kelihlah harta dia, tak harta dia. Jikalau harta dia ada, wajib sepatutlah juga sebab dia suami kita. Nah, ada lego ataupun tak ada kerja, tapi duit ada, duit dalam bank ada, boleh ambil duit tu. Boleh ambil. Sebab kita isteri dia. Wajib dia lagi, hak anak apa, tak dia belaka. Nah, tapi kalau tak ada duit langsung, duit pun tak ada, cukup mabuk, duit ada lego. Nah, ketika ni apa nak buat lagu mana? Nah, ada dia usaha dah tapi tak boleh beri nak buat kan? Ketika ni tak berdosa lah dia tu. Nah, tak berdosa sebab apa? Dia kuasa, dia usaha dah tapi tak dapat. Nah, itu dia. Maka agama tak tekan siapa lebih pada tu. Agama tekan oleh sekadar ada kemampuan. Tak tekan lebih daripada kemampuan. Maka jika dia usaha dah, cari tak dapat kerja, nah ataupun dia lego nak sangga tak boleh, nah maka ketika ni tak jatuh tapi dia panggil apa? Jatuh samotara tu dia panggil apa? Dia tak boleh beri nafkah. Nah, tapi dia kuasa semula apa? Dia buat tamang semula lah. Nah, tapi jika kalau harta dia ada, kita kena ambil harta dia di bank atau di mek dia ke mana, kita boleh ambil. Jika nyata kata duit itu duit suami kita. Nah, baik. Maka itulah sekadar para bapa semua pada hari ini muzakarah kita dah soal terakhir, maka masuk ke molek pukul 3.30. Maka sama semula insya-Allah. Nah, maka minggu depan ni kelihlah, minggu depan ni boleh ada berlaku berubah. Sebab saya ni pada asal saya panggil peserta hari Rabu. Nah, tapi
minggu depan ni kalau berlaku berubah jadi hari Senin. Jika kalau berlaku berubah jadi hari Senin setiap hari Senin. Jika kalau berlaku berubah, tapi jika tak berlaku berubah maka tetap di atas hari Rabu. Nah, maka pada pertandingan saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.